Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasih kepada saudara-saudara kuliah kita pada pagi ini, pada semua muslimat muslimin yang hadir pada pagi ini dapat meneruskan Ustaz lagi dalam program bulanan sebenarnya. Tapi pada pagi ini kita kerana dalam suasana kita dah hampir dengan pilihan raya, semua orang tahu, jadi kita memfokuskan beliau kita pada pagi ini kaitan dengan sambutan raya kita pada minggu depan. Jadi sebagaimana yang kita maklum, pada pagi ini Ustaz akan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, yang sudah dikemukakan. Ada saya terima daripada SMS, ada orang hantar dan dikumpulkan. Jadi kalau ada lagi muslimin yang ada soalan, bertulis boleh ada hadapan, dan itu juga buka peluang untuk soalan lisan. Ada mikrofon kita sediakan, boleh bertanya soalan dari Ustaz. Jadi dengan tidak kita membuang masa untuk kita mendengar betul-betul penjelasan daripada Ustaz, mudah-mudahan kita mendapat satu gambaran yang jelas dalam kita nak pergi memakar, pergi mengundi pada satu hadapan. Mudah-mudahan dengan perkara yang akan didedahkan pagi ini, penjelasan yang akan didedahkan pada pagi ini, jadi kita sebanyak menambahkan lagi kefahaman dan kita terhadap pilihan raya memakar dan seumpamanya yang berkaitan terus dengan asas-asas agama kita. Dan saya minta belum ini muslimat yang sudah pasti. Dua kita tak ada kata pula ni biar maknanya boleh muat di belakang. Kalau dua masuk dulu, bagi orang tengok pula tak masuk pula. Kita masuk dua yang dua di belakang ni. Kalau belakang depan kita depan. Kita untuk jawab soalan. Nak baca Ustaz lagi? Kita baca Ustaz lagi. Saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat hadir pada pagi ini. Dan sebagaimana telah maklum, pagi ini kita tak bacalah kitab yang sama-sama. Kita jawab soalan-soalan kemuskilan agama berkaitan dengan isu semasa, iaitu berkaitan dengan pilihan raya. Jadi depan saya ni ada lebih kurang 15 soalan. Jadi sementara ada soalan yang lain, kita jawab soalan yang ada dulu. Soalan yang pertama, ada orang yang mengatakan bahawa pilihan raya tidak ada dalam Islam. Jadi untuk menegakkan negara Islam hanyalah melalui dakwah sahaja. Apakah pandangan Ustaz?
Soalan yang pertama dia kata, ada orang kata pilihan raya tidak ada di dalam Islam. Jadi untuk menegakkan negara Islam hanyalah melalui dakwah sahaja. Faham soalan baru faham jawapan. Dia kata tak ada dalam Islam pilihan raya. Kalau kita nak tegakkan negara Islam, dakwah lah, suruh orang tegak lah. Jawapannya, orang yang bertanya ini nampaknya tidak faham arti dakwah. Benda makna dakwah. Dakwatun. Da'a yad'u dakwatan. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Tiap-tiap bahasa asing kita kena faham bahasa tu. Baru kita boleh guna bahasa tu. Kalau kita guna bahasa asing tapi kita tak faham bahasa tu, boleh membawa kesilapan. Nampak? Jadi kita orang Melayu, dakwah ni bahasa Arab. Kita reti tak bahasa Arab? Dakwah ni artinya mengajak orang melakukan perkara yang Tuhan suruh. Sama ada benda tu wajib atau benda tu sunat. Maksud Tuhan suruh ni hak agama suruh, termasuk hak Nabi suruh, termasuk hak ulama-ulama suruh. Ada orang panggil dakwah. Kita ajak orang pergi surau, agama suruh tau. Orang panggil dakwah. Kita ajak orang pergi maidin, agama suruh. Orang panggil dakwah. Tapi salah tak salah pergi beli, tapi agama tak suruh gitu. Kita ajak orang pergi mengaji Quran, agama suruh tak ngaji. Dia panggil dakwah. Menyeru kepada buat hak Tuhan suruh. Kita ajak orang ingai tani gelama makan sangat, panggil dakwah tak? Bukan. Jadi fahamlah makna dakwah. Udah-udah fahamlah ini benda makna dakwah. Tiap apa yang kita ajak orang buat benda yang molek agama suruh, dia panggil dakwah. Kalau ajak orang buat benda yang molek tapi agama tak suruh, agama tak larang, bukan dakwah. Seperti kita ajak orang pergi apa benda ni, pergi tolong basuh rumah saing kita pasal yang nak memindah. Salah tak kita? Tak salah. Dah agama pesan tak dalam Quran suruh pergi basuh. Kacau. Dia tak lagi dakwah tapi tak salah. Jadi faham dakwah apa benda. Kemudian pilihan raya ni benda apa pula? Pilihan raya ni maknanya dalam pilihan raya kita memilih pemimpin untuk kita serahkan kuasa untuk memerintah negeri kita, memerintah harta benda kita. Sebab negeri ni bumi milik rakyat, bukan milik pemimpin. Harta benda, wang mak, balok ke ikan ke, minyak ke, besi ke, timah ke, hak rakyat. Jadi kita latih dia supaya urus benda-benda ni dengan baik. Nampak? Tu nama je pilihan raya sebenarnya memilih pemimpin. Memilih pemimpin berlaku di mana-mana. Di universiti dia buat pilihan raya. Dia nak milih pemimpin, ketua persatuan pelajar, dia buat pilihan raya, ada poster. Pasal benda tu besar, dia buat pilihan raya. Kalau kecil, dia tak buat pilihan raya. Dua orang mari masuk meminang dia, dua orang je. Tak ada pilihan raya. Faham tak? Tak ada buat poster. Mamak dengar-dengar mana isim. Ada ayat pasal benda kecil. Benda besar, ramah sangat, yang akan dipilih, dibuat sistem pilihan raya. Tujuan pilih pula, pilih benda. Ada kala pilih benda salah, maka haram kita masuk serta. Nak memilih ketua perokok baru negeri Terengganu, kita tak boleh masuk memilih. Pasal rokok tu haram. Nak memilih pemimpin bagi negara, kita boleh masuk memilih. Baik. Jadi boleh kita masuk pilihan raya dengan perintah daripada Al-Quran.
Nah, walaupun tak ada sebut ya ayyuhalladzina amanu udkhulu pilihan raya, ada ayat gitu. Tapi bukan bila tak sebut dalam Quran maka kita tak boleh buat. Nah, dan yang kita maknanya baca tayakkid ada sebut dalam Quran. Tak ada sebut dah mana kau baca tayakkid. Nah, ada sebut salam dalam Quran, kena salam kat sembahyang. Tak ada sebut dalam Quran tau. Tak ada sebut suruh sembahyang, aqimus salat, dirikan sembahyang. Tak sebut bila habis dah tayak kena salam. Dah tak sebut dalam Quran. Hari ni pakai good morning sekali salam. Boleh ke tak? Tak boleh. Menjadi ketentuan dalam agama daripada hadis Nabi SAW. Nah, Allah sebut di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha al-ayat. Sesungguhnya Allah memesan kepada kamu, wajiblah kamu serahkan kuasa memimpin itu kepada orang yang layak dengan dia. Tengah kuliah, sekejap kita telefon balik. Saya tengah kuliah, sekejap kita telefon balik. Okay. Jadi kita menantik pemimpin, ada kalanya wajib, ada kalanya tidak wajib, ada kalanya haram kita masuk serta. Contohnya kita haram masuk serta, iaitulah kedua-dua parti itu jahat belaka. Nah, hak ni kuat merokok, hak ni rokok kan. Haram kita pergi pilih salah suatu daripada keduanya, kerana merokok dan merogol ni haram pada sisi agama. Ada kalanya harus kita pilih mana-mana satu. Seperti ada kedua-dua parti, yang kedua-dua parti itu menjalankan keadilan belaka. Nah, kedua-dua itu mencegah kemungkaran belaka. Kedua-dua itu maknanya mengajak manusia balik kepada Tuhan belaka. Maka harus kita nak pilih hak mana satu. Yang ketiganya, wajib kita pilih satu saja bila ada dua parti. Satu parti nak menjalankan kebajikan, nak ajak orang semayang, nak larang orang maknanya berjoget, nak menegakkan hukum yang adil sesuai dengan Quran dan hadis. Satu lagi parti tak mahu menjalankan hudud. Macam UMNO telah dijelaskan di dalam perlembagaan parti UMNO akan mempertahankan perlembagaan Malaysia yang ditulis oleh orang kafir, iaitu nama dia Lord Red, penulis perlembagaan Malaysia, ditulis pada tahun 1956. Tak ada kena-mengena dengan Quran. Ada sebut jelas dalam perlembagaan parti UMNO tidak mahu menegakkan hudud di dalam pemerintahan. Jadi jelas ya, perlembagaan ini adalah sesat lagi menyesatkan, dan diakui oleh peguam-peguam UMNO bahawa memang UMNO mempertahankan sistem sekular. Sistem sekular ini telah difatwakan oleh semua ulama-ulama bahawasanya adalah terkeluar daripada agama Islam. Oleh kerana satu sabab itu saja cukup memadai, maka wajib kita memberi sokongan kepada parti Islam, dan haram lagi kita bersekongkol dan memberi pertolongan, apatah lagi memberi undi kepada parti Barisan Nasional, gabungan daripada parti-parti pemerintah. Yang kita boleh lihat mengharamkan tazkirah, mengharamkan ceramah agama di universiti, membenarkan di banner gereja di dalam universiti, budak-budak jadi murtad masuk Kristian di universiti, budak-budak universiti jual tubuh ini 50 ya seorang cari makan. Tak dibenarkan pertandingan perempuan mendedahkan aurat, pertandingan perempuan membuka baju, pertandingan perempuan membuka seluar. Ini semua tak sapa pada kita. Yang sapa kepada kita pertandingan musabaqah Al-Quran orang kampung ni. Dan sekarang kita boleh tengok dengan jelas, Allah bapak baru orang puan ni diraba kau. Dia kata dia pemimpin besar Imam Hadari, gambar terbaru dia peluk pula Malaysia Liuk, peluk dengan kemat, tangan pula ukur di pinggang pula. Ini semua adalah haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak layak menjadi pemimpin bagi umat Islam, bukan kerana rupa, bukan kerana tubuh, bukan kerana keturunan, tetapi kerana kelakuan. Baik manusia kerana taat, sia-sianya manusia dan tidak baik kerana
perbuatan maksiat. Jadi benda ini disebut secara umum di dalam Al-Quran, ya. Banyak lagi benda yang tak sebut dengan jelas dalam Quran, diperintahkan secara umum saja, maka kita wajib buat dan kita sunat buat. Ada kala benda tu tak sebut dalam Quran, sunat kita buat. Ada kala tak sebut dalam Quran, wajib kita buat. Dan soalan yang kedua, apakah mengundi dalam pilihan raya juga termasuk perkara dosa dan pahala? Bolehkah Ustaz terangkan? Jawabnya ya. Tidak ada seorang ulama pun yang kata tak terlibat dengan dosa pahala. Yang kata tak terlibat dengan dosa pahala orang kampung, ustaz-ustaz kampung. Yang kita tak tahu benda tujuan dia. Orang yang berkata demikian, tiada tak dapat tidak daripada dua keadaan. Kalau dia seorang alim, maka dia menyembunyikan kebenaran. Kalau dia orang jahil, memang orang jahil cakap haram itu. Tidak ada suatu benda yang terlepas pada hari akhirat, melainkan semuanya akan dibicarakan semula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik walaupun sesemu, Nabi kata dia mengalihkan sebatang kayu je, rating kayu di jalanan, supaya budak-budak main karang tak girit di tayar basikal, takut masuk celah lidi basikal budak-budak. Dia kuih dengan kaki gitu. Mana amalan yang telah sedikit, bukan buat masjid, bukan pinjam orang fikir 15,000, kuih dengan kaki, kakak dengan tangan. Allah kata pahala sedekah dia akan ada dalam buku amalan ni. Benda kecil je. Siapa maknanya apa benda ni, pintu pagar rumah jiran tak tutup, tiup angin, kita lalu kita sendar sikit dia mudah sangat. Dia panggil perkara remeh-remeh je. Ada juga Tuhan tulis pahalanya di dalam buku catatan amalan. Maka pilihan raya ni nak memilih pemimpin. Nak memilih pemimpin, takkan tak ada terlibat. Benda kecil ada kira dah benda besar. Pilih pemimpin ni benda besar. Sebab dengan silap pilih, hak berlaku sekarang berjoget habis rata-riti. Anak haram telah mencecah lebih daripada 100,000 orang yang didaftarkan. Budak-budak perempuan berzina pagi petang. Harga budak perempuan murah daripada seekor ayam. Ayam dening kalau hak maknanya kalau nak beli ayam kalau 10 riyal, tak boleh setarang hak ada bulu, tak ada bulu dah. Mana hak siap tu dah. Kalau nak beli hak segera mereka 15 riyal. Budak puan 2 riyal 3 riyal dia. Sebab apa jadi begitu? Nabi sebut dalam suatu hadis, sebab pemimpin membelakangkan hukum Al-Quran dan hadis, maka Allah balakan dengan akhlak budak-budak menjadi runtuh. Sosial bertambah, jadi budak-budak kurang ajar, tidak hormat kepada orang tua, kerana tidak ada berkat di dalam pemerintahan. Zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga, yang maknanya Tok Palu menjadi penasihat kerajaan, 15 tahun 4 kali berlaku perzinaan. 15 tahun. Lening semalaman aja tengok luli batin awet biar macam hok dalam kereta rosak, bank rosak. Hok 5 orang hok lelaki, hok puan seorang dalam sebeng hok lelaki 7 orang, puan lawan seorang. Tunjuk dalam internet 8 orang hok lelaki jinanya budak puan seorang umur 14 tahun. Oleh-oleh dia ni. Betul-betul bukan kata 15 tahun 4 orang, 15 minit 4 pasangan dia ni. Dan sekarang kita hanya ada 12 orang juga maksiat. Doktor nak ambat. Sebab kerja pula baru ni main atas surah ni. Surah Raja Bahrain ni baca buruk dan lari juga puan nak lelaki kelanjang bulat lari. Dia atas surah. Ni benda hal berlaku. Ini balasan Allah. Allah tengok kita duduk kerja sangat harta benda dunia. Duduk lawan ulama sangat, aku balas dengan jadi masalah sosial yang begitu teguh. Kita tak jadi apa, tak berasa benda, pasal tak kenakan anak kita lagi. Kenakan anak kita barulah jadi kita ni macam orang gila. Barulah nak marah korang, barulah nak mutu korang. Dia lagu tu jangan. Nanti kena korang tu kita berasa susah dah. Sebab kita orang beriman, berlaku dah molek pada anak orang, macam anak kita juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih berlaku apa perkara-perkara saudara dia, sebenarnya dia kasih benda tu berlaku pada diri dia.
Soalan yang kedua, ada ketengah ustaz mengatakan negara Malaysia adalah negara Islam. Ada yang kata tidak negara Islam. Saya jadi keliru. Ada pandangan ustaz, adakah negara Malaysia sekarang adalah negara Islam yang pemerintahnya wajib dipertahankan? Jawapannya cukup mudah, dijawab oleh semua ulama-ulama sekarang. Nah, sekarang kan masalah jawapan ulama yang tidak memberi keuntungan kepada pihak kerajaan. Tidak siar dalam berita. Dah macam nak gaduh di Marang baru ni. Bila ada orang pas nak dipasang bendera dekat Sutong tu. Kalau Sutong Marang. Sutong dengan jam masa. Celup tepung. Buh depan tu. Jadi dia buh jaga, orang pas lagi buh jaga cek. Waktu bit pisah nak tikam. Dia nak tunjuk something dia. Jadi tulang orang nak tikam tu, orang pandai. Dah elok, dah pisah tu lipat masuk atas perut dia sendiri. Dah orang tengok belaka pisah dia sendiri, boleh pun kata memang pisah dia sendiri. Buat pergi hospital baju-baju dacing buat dia. Rabuk habis urut-urut. Dia sendiri pun boleh tunggu sini dia hospital, tangan berjari juga. Kemudian kokek nak buang kis pula. Pasal apa? Pasal dia orang Barisan Nasional. Dak siap pun dalam TV. Ini masalah. Jadi negara Islam kedok apa yang kita telah dengar daripada ulama-ulama, Malaysia ini adalah negara umat Islam, bukan negara Islam. Negara umat Islam negara Islam lain, negara umat Islam lain. Negara umat Islam ni negara tanah tu asal milik orang Islam, dan masih lagi orang Islam itu duduk di situ, tak keluar seorang pun, maka dipanggil negara umat Islam. Sebab apa dia tidak dipanggil negara Islam? Kerana tidak menjalankan pemerintahan secara Islam. Allah kata orang yang mencuri potong tangan, sehingga Nabi bersumpah, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha." Kalau anak aku Siti Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Dan apatah lagi kalau anak kita wajib. Kerana apa Nabi kata gitu? Kerana Tuhan tetap dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki-laki perempuan, cukup barang nisab, wajib kau potong tangan keduanya. Kau ni siapa yang wajib potong? Bukan rakyat, pemerintah kerajaan. Maka oleh kerana kita tidak menjalankan dasar-dasar Islam, maka belum lagi bernama sebagai negara Islam, hanya masih berstatus negara umat Islam. Dia kena cukup rukun dia dulu. Yang pertama, ibadah. Kita ada 4 rukun nak jadikan negara Islam. Yang pertama, menjalankan ibadah. Yang kedua, menjalankan muamalat dari Islam. Yang ketiga, munakahat. Yang keempat, jinayah. 4 ni tak boleh cerai tanggal. Yang jadi masalah, ustaz-ustaz ni dia ajar ibadat saja. 3 lagi kurang ajar. Ibadat ni baik kita ikut Islam, cara bersuci. Baik kita ikut Islam, bak semayang, bak zakat, puasa, haji, sembelih, korban, urusan orang mati. Ikut Quran haji dah, ikutlah. Maka semak rukun Islam kita. Yang kedua, muamalah, jual beli kena cara Islam. Pinjam meminjam cara Islam, hutang gada, saham cara Islam. Selesai kita buat, kita ada 2 rukun lagi. Yang ketiga, munakahat. Mestilah negara itu menjalankan upacara perkahwinan secara Islam. Kena ada qadi, kena ada saksi, ada mahkamah syariah yang menetapkan pasangan ni layak nikah ataupun tidak. Cukup dekatlah, kena ikut Islam. Yang keempat, jinayah. Jinayah ni masalah hukum hakam. Kena ada mahkamah Islam dan ada hukum Islam. Hukum Islam 3. Ada hudud, ada kisah dan ada takzir. Hudud ni hak tetap dah, seperti berzina, mencuri, minum arak dan 2-3 perkara lagi. Kisah ni maknanya membunuh orang. Bunuh tak hudud. Kisah ni bunuh orang. Orang bunuh ayah kita, maka hukum mati. Lepas tu dia ni mematahkan gigi kita, tak bunuh. Dia sedang duduk, kita ada saja nak pergi pasar, ni rodok ke batang nyaku, nak marah sangat, patah gigi makcik yang sebatang, cara salah sungguh. Maka mahkamah lepis batang gigi hak tu kan,
hak tukar rojak menyapu mulut kita tu adil sungguh. Mereka kita kata maaf maaf tak apalah, maaf lah tu akhir dia dah Sarawak gitu, pasal dia tinggal sebatang lagi dah. Umpama tu lah, itu hak kita dah. Tu hak tu adilnya Islam. Nah, sebab tu dia tak mau. Dalam Islam dia ada qisas dan dia ada denda. Maknanya kalau dia tu bersalah bunuh ayah kita, dia mengaku salah, dia jatuhkan hukuman mati, kita waris ni, suami si mati, isteri si mati, anak si mati, boleh maaf. Iaitu kita terima bayaran denda sahaja. Umpamanya tetap denda RM50,000. Maka dia tak kena hukuman mati, dia perlu bayar kepada kita RM50,000. Dalam hukuman hak kerajaan ni, mahkamah denda juga, tapi bayar ke mahkamah. Kita kebih-kebih tengok saja, bahas sakit. Dalam Islam, orang sadah bayar ke kita. Hak rugi anak mati, buah mati ni, hak kita luka ni bayar ke kita. Dalam mahkamah ni, sistem ni bayar ke mahkamah. Tu yang dia bertahan ingat hukum orang putih ni. Mahkamah kawannya oleh biti. Kita dah ni benda laki kita mati bunuh dah kan, hukum gantung ataupun tak hukum gantung, dicederakan denda RM40,000 ke RM10,000, kan bayar kita. Boleh ke mahkamah. Lepas tu dia tak mau sangat hukum Islam ni. Ini faham tak? Mudah-mudah sangat benda-benda yang berlaku. Negara Islam dengan negara umat Islam. Dia kena cukup 4 rukun baru dikatakan negara umat Islam. Menjalankan keempat-empat robok. Satu tu dipanggil robok, suku dipanggil. Suku. Campur 4 suku dipanggil suku, campur suku, campur suku, campur suku. Ibadat robok. Muamalah robok ni bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya 1/4. Ibadat buat belaka dah suku. Muamalah kita buat ikut Islam dah. Ada bank Islam apa semua. Suku campur suku jadi apa? Setengah. Nikah kahwin, tunang, cerai ikut Islam dah. Dah ikut Kristian. Tengah campur suku jadi apa? 3 suku dah. Jinayah, mahkamah, hudud dah buat, tak ada usaha. Kita 3 suku. Mana 3 suku, kerajaan 3 suku, pada waktu 3 cara. Kalau kami minta anak kita tak mau. Kalau minta anak kita tak mau 3 suku. Ni kata tak cukup. Ada suku lagi. Pemerintahan menjalankan mahkamah secara Islam termasuk menutup semua tempat-tempat judi dan menutup semua kilang-kilang memproses arak. Maksudnya yang keempat, saya sangat tertarik dengan pendekatan Islam Hadari. Adakah Islam Hadari bertepatan dengan ajaran agama kita? Baik. Yang sebenarnya lapuk dah masalah Islam Hadari ni. Islam Hadari ni direka oleh seorang pemimpin besar UMNO yang kita tak payah sebut namanya di sini. Direka di England. Ditulis dasarnya di England oleh seorang besar UMNO. Tujuannya oleh kerana rakyat terlampau banyak menyebut tentang Islam, kerana terpengaruh dengan batu pembakar, akhirnya dibuat satu Islam baru untuk melawan Islam yang dibawa oleh Islam parti perbankan ini. Tujuannya gitu. Jadi dia ada Islam juga. Tujuannya sama-sama ada Islam. Dia kata tertarik dengan pendekatan Islam Hadari ni, benda hak dalam Quran dah, benda tulis. Umpamanya konsep beriman dan takwa hanya kepada Allah. Molek dah pendekatan ambil dua ni, ambil dalam Quran juga. Hak tulis, hak Islam lama dah. Hak Islam Nabi bawa dalam iman dan takwa kepada Allah kan baru. Diselek buah nama baru. Kereta buruk, plastar apa semua, bocak baru. Katalah maknanya tukar cat sikit pasal nampak buruk hari, kata tak, kereta baru. Bukan kereta baru. Tetapi apa yang diamalkan sama tak dengan pendekatan. Dah boleh peluk orang puan dalam sungkat majlis, malam galan naik. Galan naik tu galan naik. Siapa tahu galan naik? Siapa tahu sini? 3 dah selendang setera dia.
Satu saat dari sekarang. Habis dah tutup. Faham tak? Galah naik ni ada satu malam penutup upacara Mausum Cup di mana rakyat jelata tidak dibenarkan masuk. Kita tengok ni pun daripada orang ambil gambar daripada handphone VIP. Ya, iaitu berjoget, minum arak, berpeluk, bertiup. Dan salah satu gambar bertiup ni kita boleh tengok dah disebarkan sekarang, iaitu di dalam kelab warisan di Duyung. Nah, di situlah 2 lori arak baru-baru ni dibawa masuk sebagai malam penutup. Dak malam galak sebenarnya. Galak-galak ni galak dibuang kes sutik. Dak. Jadi malam galak. Sebenarnya galak naik, malam bergalak. Dak. Dalam itulah yang kita tengok kodok rambut baru Michelle Yeoh, seorang artis apa benda ni, pelakon filem yang pernah berboget telanjang bulat dalam majalah Playboy. Dipegang bahunya, kemudian hak terbaru dipeluk pula pinggangnya oleh Pak Loh selepas daripada kahwin dengan seorang jin. Dan ni peluk lagi, yang tak puas-puas tu nikah lah kan. Peluk gitu tak boleh. Nah, ini Islam hadari ke apa dia lagu ni. Dalam pendekatan pun kata nak iman dan takwa ada beriman tak gitu. Kalau minum arak takwa tak gitu. Lalu campur gaul laki puak. Nah, tak ada. Jadi pendekatan buat molek, semua boleh cakap molek. Amalan ada ke tak? Hak berlaku sekarang pun dia berlaku. Nah, mengajar tafsir Quran, tengoklah TV buat apa? 2:30 pagi. Hak tengok apa? Renungan hadis satu suku. Pahala orang nak tengok. Tafsir 2:30. Hak tengok 3 golongan. Putu rangga, jin atau kopek. Duk tengok. Dah tidur 2:30 pagi. Nah, dah bila hak 9 waktu prime time. Waktu orang mengadap TV belakang. Joget. Mari berdansa. Tu tak? Ke ya kau? Puang datang kau tina. Lepas penutup dengan pakaian pula ketat mendedahkan aurat. Kalau datang lepot tina musim 2 kali atas angin. Dah sambut atas bau. Patu kepala puang masuk celah kakak lelaki tubik keluarnya pula. Lipat balik lelaki pula duduk nerang. Pak puang guling kat atas belakang. Betul tak? Dan benda tu haram tak? Dan dibenarkan oleh kementerian kerana manusia ramai nak tengok. Dipanggil Islam liberal. Islam liberal maksudnya kita sedia menerima benda tu daripada barat walaupun haram segi agama, dengan syarat rakyat ramai majoriti suka benda tu, maka kita buat. Dipanggil Islam liberal. Islam liberal dan dipatwakan bahawanya keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah. Benda lagu ni tak tahu. Nah, jadi kalau buat pendekatan je molek, kita boleh katalah molek, tapi amalan tak molek sekarang. Dah. Yang kelima, apakah kita wajib mengundi untuk menentukan kepimpinan negara? Telah dijawab tadi. Kalau sama-sama parti Islam nak menjalankan kebaikan, maka tak wajib salah satu boleh menang belaka. Tapi kalau kita tak mengundi, boleh jadi menang orang yang mengekalkan perkara maksiat, maka berdosa kita tidak mengundi. Jadi wajib mengundi telah dipatwakan oleh ramai ulama-ulama, termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar di dunia sekarang, dan termasuk Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, ketua ulama di Syria sekarang. Kaum muslimat pun bila cukup umur wajib mengundi, sebagaimana maknanya muslimat zaman Nabi sallam, walaupun tidak duduk depan medan perang, mereka duduk di belakang. Ada hak atau jebu, ada hak atau lepeng ketera, ada hak pijam atau kain nak balut orang yang luka, ada hak tumbuk obat, lenyek dengan batu giling. Nah, maknanya membantu perjuangan, mesti kena tolong. Yang keenam, sebagai apakah kita wajib? Yang keenam, sebagai seorang perempuan, apa yang patut kami lakukan untuk mendapat pahala pada musim pilihan raya sebegini? Macam tadilah, kita buatlah sepada apa yang kita mampu, dalam keadaan tidak abaikan apa benda ni, tugas kita dengan suami dan anak-anak. Maknanya dia taklah macam orang laki-laki, dia terhad sikit, tak boleh sampai ada adik kumur, tak ngepek sampai ada adik kumur, tuk laki dapat tidur bawah katil, faham tak mengajuk, tak dengar beri siapa kita orang lelaki tak apa adik kumur,
Nah, kakak balik tukar baju dong pergi. Ni mesti ni orang kuancat dah ke. Dah. Lepas dah nak cakap ngetuk lelaki. Kakak balik ambil jaga, kakak balik ambil poster. Lepas tu tinggal pula stapler. Nah, jadi dah nak nak cakap khabar. Kena sabarlah musim pilihan raya ni. Kalau puan kena sabar. Ni tok kodi mana pula. Ada. Jadi musim gini orang puan kena sabar. Tak, jangan ikut nafsu sangat, nak marah. Dah tu lelaki sibuk. Nak, kita rumah melebeknya kali muka. Nak, pas ramah atas kira. Pas kira makan bersama pula. Pas makan bersama dah benda pula bang. Minum bersama pula. Nah, kaki mujur dah buat tidur bersama. Berok juga. Jantung mu kesabar ke puan. Ni musim dia. Lepas raya ni lah nak ramah sungguh-sungguh pun. Dah, tak apa. Dah, jadi ke puan buat kerja sekadar yang kita boleh. Nah, kita nak berkemping, kena jaga tutup aurat. Tak usah solat lah camping apa sampai congak bibi-bibi ramah gacu. Dah camping apa. Nah, mari camping sampai mau apa pakai berada buat tak kelopak mata. Kawat lagi di waktu raya. Jadi jaga benda lagu tu, jangan dedah aurat dan jangan bersorangan dan hak masa yang sedikit, jangan lebih sangat. Kerana kita perempuan ni dia lebih sedikit jagaannya daripada agama. Jangan sampai dak ke mak siang ke lelaki. Lemak ni mak dak alik tak nampak panjat tiang api. Bubuk semua berat menadang. Kalau jatuh mati siang untuk lelaki. Orang lelaki ni dah nikah sekali itulah. Tak nikah apa bila-bila. Calon Tun Bandar ada Islam dan ada bukan Islam. Apa yang saya boleh memilih? Memakaf calon BN Cina bukan Islam pada pilihan Melaya Sabtu depan. Kerana saya dan keluarga ada penyokong Barisan Nasional. Tolong jelaskan. Kalau mu ni betul penyokong Barisan Nasional, berhentilah sokong. Masalah mu nak masuk parti UMNO tak ada masalah. Itu pasal parti. Ini masalah kita beri sokongan kepada bermacam-macam korak yang berlaku sekarang. 250 juta belanja untuk TTI, Taman Tamadun Islam. Siapa boleh? Keuntungan projek siapa boleh? Patrick Lim, Tokek Judi Pulau Pinang, dia yang dapat projek ni. Kenapa? Sebab tu dah beri kontraktor UMNO orang Melayu. Melayu UMNO pun boleh tahan kira gak, beri gak zakat. Ni Patrick Lim. Pasal tu beri. Ini benih penyelewengan dan pengkhianatan kepada harta rakyat kita. Patut harta tu bagi kita. Baiki surah masjid orang nak utuh. Ni buat tujuan untuk ditunjuk-tunjuk saja. Rakyat tak reda sedikit pun. Bahkan jabat agama keluar kenyataan, tak sah semayang Jumaat. Dia sendiri keluar kenyataan, tak boleh semayang Jumaat. Tubik pada jin pula sekor dia ni. Kuat atas kubur. Tu tak masuk monsum kap. 2 kali buat monsum kap 460 juta. Juga dapat pada Patrick Lim. Patrick Lim pakai judi jutawan Pulau Pinang yang telah menghalau semua orang Melayu daripada Pulau Pinang ke Batawa sekarang. Dia yang buat menjadi engineer besar yang merangka projek pembangunan Pulau Pinang hingga dihimpit habis orang Melayu tak ada dah. Tinggal 1% saja harta Pulau Pinang milik orang Melayu. Orang Barisan Nasional tak sedar perkara ni. Tak sedar. Pasal apa? Pasal apa pemimpin-pemimpin Melayu dirasuah oleh jutawan-jutawan Cina seperti ini. Jadi berhentilah memberi sokongan kepada benda yang merosakkan anak isteri kita sendiri. Tanah air kita terjual, Tanjung akan digadai kepada Cina. Ladang nombor 2, nombor 3 iaitu Dusun Netang sampai Wakaf Pelang. Akan dimajukan. Akhirnya bangunan-bangunan kedai besar sudah tentu milik orang bukan Islam. Kalau Cina Muslim tak ada masalah. Kerana kita nak jual Islam tak kira bangsa, kena kira agama. Jadi jatuh satu persatu ke tangan. Kalau kita jual lebih sikit je, jual lebih sikit kita orang Islam, bumi kita sendiri lebih sikit pada orang Islam, kena samang, kena apa tak benar. Rumah apa benda orang Cina, orang kafir belakang sekolah Zainal Abidin. Rumah kita pagar duduk atas air putih jalan. Kita komplain, tak berani bertindak serang hambuk pun.
Pintu pagar tu atas jalan kita tengok kali masuk ke belakang Semazan. 4 buah banglo Cina, pintu pagar buah atas jalan tu. Tak boleh komplain, tak no komplain. Kalau komplain nak ambil tindakan. Dah bumi apa ni? Maknanya makam kita. Raya gada maruah. Tak, kita lebih sikit jual. Budak-budak ada pas PN jual. Burger. Tak ada dasar aku dengan burger-burger. Dengan tahu-tahu naik atas lori. Itu khairnya dia batulah betul dalam internet. Dibuat satu logo UMNO pengkhianat bangsa Melayu. Perosok agama. Memang khianat sama Melayu. Tak. Jadi bila orang kafir lawan dengan orang Islam, kalau orang kafir itu pula menentang mana perjuangan orang Islam, tak, maka hukumnya haram kita beri sokongan, kita lantik menjadi wakil rakyat. Allah sebut jelas dalam Quran, wa may yatawallahu minhum fa innahu minhum. Barang siapa yang melantik orang kafir menjadi pemimpin dia, maka dia termasuk golongan kafir tersebut. Jelas dah ayat ini hukumnya adalah haram dan tak boleh. Orang kafir boleh bermuamalah tapi tak boleh lantik jadi pemimpin. Boleh nak jual beli, boleh menggadar, boleh sewa menyewa, boleh berhutang dan sebagainya. Tapi ada benda yang tak boleh. Jadi tu imam semayang tak boleh. Tiap-tiap apa yang tak boleh jadi tu imam semayang, maka tak boleh jadi pemimpin negara. Kerana pemimpin semayang ini kecil daripada pemimpin negara. Daripada pemimpin negeri. Besar pemimpin negeri lagi. Kalau tu imam kafir sah tak semayang. Tak sah. Kalau kita lepas salam dah pun kena qada semula. Kita dah setarang. Lepas tu imam salam dah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam kata, "Cik, sami belu." Kata imam, wajib kena qada semula. Apatah lagi kalau pemimpin negeri tak boleh. Dia hanya boleh buat amalat cara biasa. Kita boleh menyewa dengan orang kafir boleh sewa rumah kita. Kita boleh beli barang, dia boleh beli barang kita. Tapi dalam bab jadi pemimpin tak boleh. Dia hanya boleh jadi pemimpin kaum dia sahaja. Lepas tu bila kita tak ada pemimpin orang kafir, kita kena lantik seorang pemimpin dalam Terengganu untuk mengapalai orang-orang kafir. Boleh buat lagu tu. Masalah apa-apa orang kafir selesai dengan ketua dia. Tapi dia tak boleh memimpin bawah dia orang Islam. Tak boleh. Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata, "Khani tak boleh bagi orang kafir." Tak usah kata wakil rakyat. Khani tak boleh tu. Ada ustaz mengajar rakyat akan bersama pemimpin dalam akhirat nanti. Apa yang saya tahu masing-masing akhirat nanti hanya akan dibicarakan tentang amalan masing-masing sahaja. Dia kata, ada ustaz kata kita bersama pemimpin masing-masing di dunia ini sama di akhirat. Dia kata hak tahu dia, kita hanya dihitung amalan saja. Tak ada pun sebut bersama pemimpin. Jawabnya, apa yang mu tahu ni sekadar mu tahu saja. Mana banyak benda lagi yang mu tak tahu. Tak, betul tak? Kalau banyak orang tahunya, kita akan dikira amalan kita masing-masing. Tapi ingat, hari akhirat banyak peristiwa terjadi. Bukan kira saja. Itu juga hari dipanggil hari hisab. Pasal apa panggil hari hisab? Hari kira-kira. Kira apa? Kira amal. Hari kiamat ni ada 100 nama. Bukan 2. Bukan kiamat dengan akhirat. 100 nama. Yang popular hari kiamat dan hari akhirat. Adalah 98 lagi nama. Dia juga dinamakan sebagai hari hisab, Yaumul Hisab. Hari kira-kira apa? Kira amalan kita dalam dunia. Tu dah ramai orang tahu. Tapi dia juga dipanggil sebagai hari jamak, hari berimpun. Berimpun mana? Kita berimpun dengan pemimpin masing-masing. Allah kata guna dalam Quran, kita akan berimpun dengan pemimpin masing-masing. Yauma nad'u kulla umamin, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Jelas sebut dalam Quran, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, al-ayat. Pada hari itu kami himpunkan akan tiap-tiap manusia bi imamihim, dengan ketua mereka di dalam dunia. Dah sebut lagi tu dalam Quran. Sebut dengan jelas tak? Mana kita tak tahu. Kita tak tahu, janganlah kita pandai-pandai. Kita dengar dalam ni ada ayat Quran, kita boleh cakap dah. Memang beripung bersama pemimpin. Lepas tu dalam kitab-kitab hadis, Nabi akan diberi pegang bendera Islam. Tulis pada bendera Liwaul Hamdi, bendera kepujian. Siapa yang tak lawan Nabi, dia ikut belakang bendera ni. Orang yang maknanya sibuk dengan sebab kuasanya, sombong dengan sebab kuasanya,
Nabi sebut dia akan bersama Fir'aun. Orang yang sibuk dengan hartanya, siapa lawang agama, dia akan bersama Qarun. Orang yang sibuk dengan menega, menega kedai punya pasal, sokong orang zalim. Pitih menega punya pasal, nak projek punya pasal menega, lawang Islam, lawang ulama. Dia bersama dengan Ubay anak Khalaf. Orang yang sibuk hak jabat, usang-usang mereka, usang-usang hafiz apa, siapa tak ikut Islam, lawan jaga benda gitu, siapa tak jaga agama, dia bersama dengan Haman, menteri Firaun. Sebut belaka dah Allah sebut dalam Quran, yauma, pada hari itu, nada'u, kami himpunkan, kami panggil manusia kullu unasin bi imamihim, dengan pemimpin masing-masing. Soalan seterusnya, tengah orang keliru parti mana yang perlu disokong kerana terlalu banyak kempen yang kurang sekarang. Akhirnya mereka tidak mahu mengundi. Apa hukumnya Ustaz? Tak payah keliru. Kita tak payah tengok kempen. Kita ada mata sudah. Kita ada mata, kita ada akal. Dalam ni kempen gini, semua orang kempen baik belaka. Kita ada mata kan? Kita tengok kumpulan mana. Kalau golongan Muslimat tak tutup rambut. Golongan mana? Terang dah pemimpin-pemimpin Syahrizal, Ketua Puteri UMNO Terengganu, orang kata Kuala Lumpur ke, dengan sekerat, dengan rambut jambu, dengan celuk rambut. Kau tu golongan mana? Dalam Islam Merah Nabi kata duduk dalam rasa lah suka kalau buat rambut gitu. Ada? Tak payah dengar happy tau. Tutup guru nak haramkan konsert. Pemimpin-pemimpin BN UMNO duduk menyanyi berjoget. Bini Najib tengok dah tiung dengan pelakon Bollywood, dengan khalayak ramai tiung, walaupun tiung pipi dah halal ke tak tiung pipi? Tak boleh. Kita nak tiung orang puan lelaki boleh, kasut dia boleh lah. Dah tak ketum dengan kulit dia, dia tinggal kasut tanah dia pun gila apa dapat kasut dia. Mana tak nak tiung sangat, dah boleh sentuh dia, dah ni mana ada tiung. Boleh ada. Mana situ kena tahu. Kita suruh tutup arok, dia kata tak boleh tutup kerana beri untung. Tak payah keping ke kita. Apakah ada jihad negara raya? Mungkin ada apakah kajian yang sama di Palestin, Iraq dan Afghanistan? Jihad ni makna kita sungguh buat kerja agama, tolong agama. Faham masalah jihad dulu? Maka jihad yang paling tinggi, kita mati di medan perang. Hak tu hak so sekali. Macam di Palestin, di Afghanistan, di Chechnya, dan di lain-lain tempat. Lain daripada itu, tetap ada pahala masing-masing. Jihad makna buat kerja agama, tolong agama. Kadang-kadang kita jihad dengan tulisan, dia karang buku, orang baca buku suka ke agama. Jihad dengan tulisan, kadang-kadang dengan mulut pesan orang, suruh pergi dengar, suruh betul, suruh tutup aurat, suruh jangan minum arak, gas itu sini pula, di kampung ni pula, kampung ni pula. Jihad dengan lidah. Mana sungguh buat kerja agama. Ada kali jihad dengan pilihan raja ni, mana kita sungguh-sungguh kita berkempen, kita gantung simbol-simbol untuk orang ingat akan jamaah Islam, dan kita menggunakan tangan kita, walaupun taklah maknanya seperti jihad di Palestin, tetap ada pahalanya di sisi Allah SWT yang paling tinggi, sehingga mayat kita tak perlu dimandikan. Hal lain daripada itu dapat pahala juga. Kita tak perlu nak tanya berapa sen dapat. Itu kerja Allah Ta'ala yang kita yakin yang paling tinggi pahala, yang mati terbunuh di medan perang. Saya tak boleh undi selain dacing sebab takut tak dapat bantuan wang ihsan, tak dapat bantuan anak-anak di sekolah. Lagipun suami saya kerja dengan kerajaan, minta nasihat Ustaz. Baik. Dia kata tu lelaki dia kerja kerajaan, dia dapat bantuan anak sekolah, apa semua baik. Yang kita dapat tu duit UMNO, duit kerajaan. Duit kerajaan duit siapa? Duit rakyat, duit kita sendiri. Mana-mana kerajaan PAS ke Nato, GFP ke Komini ke Jepun ke, semua dia kena beri bantuan kepada rakyat yang tidak mampu. Itu kewajipan. Beri duit parti ke duit kerajaan? Duit kerajaan lah. Dan bila orang yang beri itu duit kerajaan, dia parti lain, bukan duit parti, bukan duit UMNO. Macam PAS metokan duit PAS, buat jalan raya, duit kerajaan. Duit kerajaan duit kita lah. Keuntungan daripada minyak, daripada hasil bumi dan sebagainya. Hak tu kita latih kerajaan supaya kawal benda tu.
Dia gitu. Apa pulaknya takutnya? Apa terpaksa kena undi BN? Bukan BN yang beri duit, kerajaan. Duit kerajaan. Cuma dah dia yang menang raya, dia yang jadi merentah. Dia yang guna duit tu untuk sadu pada kita. Ni tak, dia satu untuk dia beratus-ratus juta. Sampai bilion dah telah hilang daripada pembendaraan negara. Nak orang Petronas ni orang yang berpendidikan tinggi lah, jutera dia, orang yang gaji 50-60 ribu sebulan. Nak orang-orang ni semuanya mereka tidak menyokong Barisan Nasional. Nah, kalau dia ketel tu daripada cepat tak jadi siapa kepada perumahan tu lebih kurang 4 orang pegawai UMNO. Hak lain habis, memang marah sungguh kerana mereka beritahu memang kerajaan BN menghabiskan, membazirkan PT Petronas berpuluh-puluh bilion tu. Nak sengaja rokok mitok, paksa suruh beri 20 bilion. Nak buat benda ni, paksa suruh beri 20 bilion. Nak akhirnya akan bankrupt Petronas ya, kekayaan umat Islam sekarang. Nah, dia berabi buat lomba kereta, lomba kapal layar, lomba macam-macam. Guna duit lagu tu. Jadi tak payah takut, undi itu rahsia. Dan yang beri bukan duit parti. Nah, bukan duit parti, duit kerajaan. Duit kerajaan duit apa? Duit kita. Duit kita lah. Nah, macam anak-anak boleh duit raya pula ke raya tak? Ni boleh adik su boleh 400 lebih. Nah, balon dah tumbuh sikit dekat atas satu dah boleh 80 riyal je. 5-6 gaji. Gipung beri ke mak dah ke mak pegang dah. Betul tak? Mak pegang. Dah mak dah pulang balik. Mak tu kerajaan. Kadang mak beri balik, betul tak? Dah betul dah kalau mak tu beri balik kita. Ni mak bahan mak. Beri balik 2 riyal, bahan mak 300 buat beli loket. Dah betul ni. Waktu kerajaan dia kena pulang balik kekayaan negara dengan sama adik. Kalau podoh dapat 200 riyal, kita 200 riyal attack. Kalau nak tu dia dapat 2 juta, kita dapat 2 juta attack. Ni dia jatuh-jatuh, kita 20 riyal. Nah, 20 riyal pula ugu pula. Ada tarik balik adik, bukan duit dia. Duit kita. Kerja kerajaan bukan kerja dengan UMNO, kerja dengan kerajaan. Baik. Kalau PAS kata bukan kita kerja dengan PAS, Jabatan Taniah, kerajaan. Nah, dia semua dasar dia itu ditentukan oleh UMNO ataupun PAS yang memerintah. Nah, kerja dengan Jabat Ewan malah buat PAS UMNO, doa kerajaan. Kerajaan kita. Ya faham baik. Kita buka wang untuk analisa. Ya. Tapi ada soalan dari muslimat dulu. Soalan analisa ada di mikrofon di depan tu. Ada soalan dulu. Ada sebelah saya kenakan tugas menyemak nama-nama pesakit di hospital. Menangkan kita tak ada mampu lagi. Teruskanlah tugas-tugas demikian. Ada lagi. Ada lagi. Namanya adalah hari yang saya terima daripada SMS ni daripada Maktab. Soalan ni pun bunyi, sekiranya petugas gerakan Islam melakukan maksiat seperti tidak salat kerana sibuk dengan tugas-tugas pilihan raya, tidak salat subuh dan seumpamanya, adakah ia akan memberi kesan kepada kemenangan parti atau menyebabkan hilangnya berkat walaupun menang
walaupun menang. Apa pendapat Ustaz daripada Mekah Pak Fadli? Ni tanya masalah tak semayang, sibuk nepek poster, nepek apa sampai tak semayang. Sebab itulah kita ni berkewajipan nak jaga semayang, tak kira nepek poster ke pilihan raya ke, bila-bila masa. Apa jua perbuatan kalau kita ni tak semayang, memang tak ada berkat lah. Bukan mati kita tak berkat. Kita sendiri yang tak ada berkat. Jadi kekuatan akan berkurangan. Jadi gitu. Lepas tu dalam jamaah kita kena faham masa ada hak jaga fardu ain ni, semayang 5 waktu tak perlu dijelaskan. Sepatutnya masing-masing kena jaga lah. Katakan menanglah pilihan raya, menang pilihan raya, boleh mengetop dan segala. Dah ada semayang tetap haram, tetap dosa. Dia tak ada kena. Ini bukan kata ni kita rapah dah ni, dah yang semayang subuh, dah lewat diri begitu. Dah tu hak asas. Itu hak asas. Jadi kalau kita nak kemenangan dalam keadaan diberkatkan oleh Allah, kita kena jaga keperluan kewajipan yang dikenakan ke atas kita. Dan memang kita tak mau menang tak berkat. Bukan mesti menang tu maknanya molek. Kalau menang molek, jauh subuh molek. Tak. Parti-parti kafir kacau wala banyak lagi menang lagi. Kita nak menang dan juga betul. Tak mau menang tak betul. Macam barisan menang tak betul. Ni sekarang tak jadi pula, boleh buat pilihan pula. Dulu wajib pakai dakwah, ni tak mau pakai dakwah pula dah. Buat pilihan pula, nak pakai dakwah tak apa, tak mau pakai dakwah. Maknanya dia ada mulia tu. Dia tengok jumpa IC pula orang umur 120 tahun boleh ngundi pula tahun ni. Padahal di Jepun sekarang paling tua ke puas 114 tahun. Kita 120 tahun pula boleh ngundi 230 orang lagi. Budak umur 18 tahun, beranak tahun 1918 ada dalam daftar mengundi. Dan kalau tidak ada terlibat sama, maknanya akan buat undi tu. Askar pula dengan kapur ada 2 tempat mengundi. Mengundi pos boleh mengundi kapur di sekolah pula ini semua ni pembohongan, penipuan. Jadi Allah saja yang boleh mengalahkan mereka. Kita tak larang nak buat lagu mana. Buat masuk mengundi tu seterik, masuk dalam pagar sekolah. Kita tak nak halang, tak nak apa. Ini memanglah dibuat style Soeharto dan apa ni, dan Markov Ferdinand Markov ni dia pemimpin zalim sungguh lah. Dia boleh kata nama Filipina dengan mulia tu, dengan susuk tonggi dan sebagainya. Itu juga Soeharto mengata 80 tahun punya dengan pemulia tu. Dan agak pak kita dah pula. Tak ingat 4 tahun lepas dah datang mundi jumpa daun tok. Dah betul tu tamu-tamu sadah ambil tahu dah tahu hak spare macam mana bagian nipu, sadah awak naik kat ngira cuah dah betul saja. Ini semua karut belaka. Bila komplain dia kata tidak berasas. Padahal awak tengok belaka ambil dah betul. Hak buruk dah. Patut jumpa dengan ketahui dengan tong teruk dalam paya di kedok. Ditahu lalu dengan bank dia buruk tukar dah. Dia main sisi lagu tu. Jadi kita nak jawab soalan ni. Kira ni ada lagi? Masa tinggal masa lebih kurang 15 saat saja lagi. Bagaimana sekiranya saya memangkah hati, jangan saya sudah tahu bagaimana perkara yang datangkan dosa tu ni buat ni amno. Dan kita tahu dah dosa, kita nak makar juga, tak boleh buat benda. Kita tahu dah benda dosa, kita nak ikut juga, tak boleh buat benda. Macam budak tadi, tahu dah bakal sadar, nak buat juga, dia terima akibat ni. Mak dah kanak larang dah, saya dah kanak larang dah. Bakal lagi kejar sama yang dah. Motosikal laju, mak kejar dah. Mak lagi dapur pun 2 kali sepak. Dah nak anak aku larang-larang dah tu, buat juga nak ganti. Nasibmu tu. Baru ni saya dapat bantu anak sekolah kerajaan. Bagi kata saya muakal lagi bagi menang budi. Jadi dan bukan sekolah BN, sekolah kerajaan. Dia faham tak? Mereka duit biarkan nasional, duit UMNO buat. Baru kita makan budi. Duit kita, faham baik, duit kita. Kita yang bayar cukai, bayar apa, duit kita belakang. Mah minyak tu hak kita patut bagi sama adik.
Ada sekolah sini, ada sekolah BN. Kalau kerajaan. Kat sekolah no. Pah mereka. Sekolah kerajaan kok kat sekolah pah. Tak. Boleh. Komuni pula mereka pak itu. Kalau kerajaan kok hak rakyat. Cuma dasar ikut komuni. Itu saja. Bahawa orang mahal dah diajukan pada Tok Guru Haji di TV. Dia kan benar perkara ini. Dan apa kata Ustaz Rahmat dan perkara memburukkan orang. Ini sama-sama jauh. Dah mati sama. Dah tiap kali menjelang pilihan raya tu dalam TV campaign. TV bukan TV UMNO dah, TV rakyat. Disalah gunakan. Kereta-kereta jabat penerangan apa semua hak rakyat belaka. Tak boleh gerak musim pilihan raya untuk berkempen. UMNO kena campaign kereta UMNO, bank UMNO. Betul. Ni salah guna. Ni betul terang salah guna. Dia kata Tok Guru kata maknanya keluar dalam TV mula-mula baru ni dia kata Tok Guru apa benda ni. Ingat pejabat salam padahal tak jumpa sekarang. Sibuk ramai-ramai. Orang ni tak kena, dia kata tak jabat salam. Padahal dia tak jabat salam tau. Sama-sama tak jabat salam. Kalau sibuk 4 orang ramai kat nama Anjalum, orang ni kubik orang ni, Tok Guru kubik orang ni. Ni tahu-tahu ni tak kena tak jabat salam. Ni fitnah mereka. Dia dah musing dia. Musing dia. Lepas tu keluar fatwa pula dalam TV, dia ambil sekerat. Tok Guru Haji, Tok Guru Haji diteramuk semua ramah dia orang, dia ambil sekerat. Boleh menyebut keburukan orang tu, potong halu. Biasa lah, macam dulu dia sebut sekerat. Dia sekerat jadi dia kena tunjuk habis. Dia main tunjuk sekerat, memang nak mengelak. Nak beli rata, kita nak beli rata. Dia nak jual rata. Kata mana rata kita nak jual. Aku nak tengok, dia buat lebih sikit je. Dah dia jual tu, dia tengok, jual ni kan. Kita dah nak tengok juga berapi. Tak boleh nak tunjuk ni. Kita sok sangka tau. Nak kelak lah tu. Kelak tak boleh tunjuk habis. Faham tak? Gitu kan. Itu bukan bodoh sangat, itu bodoh sikit dah. Jangan bagi bodoh betul. Kalau nak bodoh sikit. Jangan bodoh pula orang lalu. Pusing dia kan, ni pusing nipu. Saya kurang faham beza Islam yang diwakili Nabi dan Islam Hadis yang diwakili Pak Allah. Dan kenapa masih ramai Islam yang masih beriman dan bukan betul Islam Hadis. Kerana apa? Sebenarnya orang sokong BN kan harta benda sahaja. Orang kampung kan nak mati cakur, orang ni nak basikal, orang ni nak fitih, orang-orang nak kontrak, nak projek tu saja. Sebab tu mengamuk baru ni penyokong-penyokong UMNO depan rumah dia. Dapat tembul lagi ayah dia. Buat lagi dengan lesung-lesung dengan wawa dengan sarang wahulu lagi habis. Pasal mengamuk. Orang balik UMNO ke Mamang mari turun. Bawa panduk besar, diri cak ayam tu dia. Orang faham tak seorang? Orang Puan Taki pula turun, UMNO Puan Taki tulis pula situ duit kamu kuyuk nasi kami. Rupanya 12 orang wakil rakyat direbahkan oleh negeri. Tak layak dah. Maka kontraktor beratus kontraktor termasuk Sakong pak makan untuk projek ni rebah sama dulu dibaki Nabi. Hutang beratus ribu dengan bank. Ada ambil kereta baru dah, ada diri rumah dah, ada hak tak payah gaji orang kerja lagi. Hak ni nak marah sangat. Kerja sebenarnya perjuangan UMNO cari dunia semata-mata. Ya. Masalah pilihan raya ini. Jadi tu banyak lah, tapi tong dari mana juga. Tapi kalau masjid banyak kalau saya, jadi bangga. Tapi kalau bukan masjid, macam di lihat foto, makan masjid kalau buat apa tu, tapi kalau jangan, tak ada mana. Tapi kalau kita kena macam lain, jadi bukan dia macam masjid yang ikut dia. Baik. Jadi masjid ni betul semula Masjid ni benda tempat kita mengerjakan sembahyang. Dia dalam bahasa Arab tempat mengerjakan sembahyang itu sebenarnya satu bangunan. Jadi kalau benda tu didirikan jemaah dipanggil masjid jami'. Tapi kalau tak didirikan jemaah dipanggil masjid saja. Jadi panggil masjid tak salah.
Tak, kerana buat tu memang masjid menghadap kiblat, ada mihrab, ada sop-sopnya. Yang salahnya pembayaran duit rakyat 250 juta bagi itu saja. Tak, dan tak boleh diri jemaah. Kalau tak boleh diri jemaah, baik buat surat. Panggil masjid tak salah. Nah, tak ada salah sebab masjid kita boleh buat. Niat buat masjid boleh walaupun surat jadi masjid. Tak ada diri jemaah, tak ada masalah. Kerana diri jemaah ni dia panggil masjid jami'. Ni masjid jami', mana kita faham masjid buat jemaah. Masjid saja, masjid tak buat jemaah. Jadi tak boleh buat masjid dari semayang jemaah bukan kerana dia mahal, bukan kerana ada jin, kerana bukan tempat orang duduk situ. Tempat jin tendang asal. Jadi kita panggil masjid tidak salah. Cuma yang salahnya kita duk anggap ini ada satu kebanggaan kita. Situ salah. Bangga dia pembayaran duit kita. Patutnya untuk beri beasiswa pada anak kita sekolah. Baiki jalan-jalan kampung, tolong orang miskin dengan 250 juta. Patut dulu. Tak baiki surah masjid hak buruk-buruk. Masjid surah hak orang beratus orang buruk surah. Kuliah 400 orang. Tak mayang 40 tak tolong. Duduk baik tujuan berbuat tu adalah salah untuk pertunjukkan mata-mata. Jadi masjid tu tidak ada keberkatan mesti Allah. Masjid pameran dia panggil. Tak salah kata masjid pameran. Orang kata pameran, tak suruh orang tengok. Bukan suruh orang hidup masjid. Jadi salah situ. Niat nak buat tu tak betul walaupun masjid tak dapat pahala. Niat tu betul walaupun dunia dapat pahala. Beli kereta baru, beli kereta baru dunia pun belum tentu dunia. Niat tu nak pergi tengok, jadi pahala. Walaupun rupa dunia. Tak. Sekarang ni boleh panggil masjid membeli. Jadi wakil Cina, wakil Islam, kau dah jawab dah. Seorang Allah suka mengadu hafaz ke UMNO, dah kat UMNO ke PAS, dah kan dia sendiri tak tahu apa-apa. Ni jenis mengadu domba. Jadi laga nak dibahagi di kat markah PAS dia kata ke UMNO, bahaya gaji. Di kat markah PAS pula dia kata ke UMNO gini. Bahang pulut apa. Orang gini nak buat ni katung dia tiang api. Faham tak? Muduk sini, mau pegang dia. Jangan turun. Gitu. Saya pernah dengar korban sampah UMNO. Jadi saya ambil jalan tak payah mengundi dah. Jadi macam mana kedudukan saya ketika ini? Tak usah penat-penat lah. Allah ajar dah kita. Ba'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasuli. In kuntum tu'minu billah wal yawmil akhir. Pak kata hukum hudud wajib. Hukum Tuhan. Potong tangan ni hukum Tuhan. Baru orang takut nak curi. Hukum zina, rejam zina ni, rotam zina hukum Tuhan. Hudud Tuhan. Orang buka baru orang takut nak berzina. UMNO pula kata hudud tu guru buat. Bukan hudud Islam. Bila balah gitu, balik Quran Tuhan kata dah kan 1400 tahun balik ke Quran. Sasar dengan PAS, sasar dengan UMNO, bukan Quran. Faruddu ila Allah ni balik pada kitab. Wa Rasul dan buku hadis. Kitab kata gua ni dah hukum hudud. Orang hal-hal zina kau tengok. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang zina dunia dara. Kalau sabit kesalahan 100 kali rotan, bukan rotan kuat macam dalam jebudu. Slow je kepeh-kepeh itu 100 rotan. Nak memberhentikan perangai buruk dia. Quran umur orang PAS pun ayat ni kak. Umur orang UMNO pun ayat ni kak. Dah satu betul. Dia bala mesti ada betul. Mereka dia bala tak betul belaka. UMNO kata hudud PAS. PAS pula kata bukan 100 rotan, 18,000 rotan. Baru dah betul. Niat dia kata tu sama dengan Quran. Senanglah. Kalau kita beriman dengan Allah dengan hari akhirat, kita ikut Quran hadis. Jadi kita ikut kan, kita ikut PAS, kan kita ikut Tok Guru. Jadi kata tu sama dengan Quran. Kita ikut je lah. Kalau Tok Guru kata Tok Guru aja dia kata semayang subuh dak haji pula, kita ikut. Kalau betul dengan Quran, jadi kata tu sama dengan Quran, kita ikut je lah. Lepas tu kita dah ikut pada sunnah ni, benda yang salah waktu kita lawan. Pak kerajaan pada sunnah buat benda betul, kita tak awam tu. Dah pun menarah dengan kerajaan BN. Marah buat hospital, bengong ni. Tu ada marah. Jangan marah buat jalan, buat rumah, waktu kewajipan dia. Marah ni buat maksiat. Membazirkan harta benda dah tahu benda tu yang kita duk juang. Sangat nak betul balik. Ayah saya kena stroke, kurang nampak, boleh mundi ke? Kalau kurang nampak, kena ada seorang teman. Anak dia, kena ada surat anak, ada IC anak. Anak tu lah. Dia tukar pilihan raya katanya anak tunjuk IC. Jadi,
Pok tu akan jawab lah. Nak pakah dia mana pok? Nak. Dia tanya lah ayah je. Dah belah mana ni nak pakah ni? Orang pilihan raya pun ada situ. Nak. Dia ada surat je. Pok pun jawab lah. Sama dah ni. BN kan. BN balik awal. BN dah sawak lagi lah. Biar kena seteruk. Tambah sekali lagi. Anak buah saya terima beasiswa, saya takut nak pakar takut orang tahu. La ilaha illallah. Sama gitu. Beasiswa takut beri, yang UMNO beri. Hak kerajaan ni hak rakyat lah. Dia faham baik. Kita ni diperbodohkan sama. Menunjukkan kerajaan ni hak UMNO. Komunis mereka Rusia, dia buat hospital molek je kita ni. Pasal kewajipan dia. Nah, kerajaan komunis ni. Nah, kerajaan Kristian tu, bukan kerajaan Islam. Dia wajib buat. Kerajaan apa pun dia menang mereka, dia wajib buat. Nah, bukan UMNO, bukan beasiswa UMNO. Orang UMNO dapat beasiswa tu anak dia pergi kerajaan. Yang tak betulnya anak kita tak beri. Nak berkotek tak mau berilah apa. Nak buku begitu begini bukan harta mu. Mana-mana harta orang. Harta kita semua kan. Jadi insya-Allah lah 8 bulan 3 ini kita keluar mengundi orang yang telah daftar. Dan kita pastikan apa yang kita pangkah pada 8 bulan 3 ini kita dapat jawab balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kalau kita kan hilap pangkah, maka merana badan kita di akhirat nanti. Kalau kita betul pangkah, selamat kita. Sebab apa yang kita buat nanti akan dibalas di akhirat nanti. Kullu amalin tujza yaumal qiyamah. Tiap-tiap apa yang kita buat, kita akan dibalas di akhirat nanti. Balasan Allah di akhirat nanti ada dua saja. Nah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu puak masuk syurga, satu puak masuk neraka. Nah, jadi kita sokong juga orang yang melakukan kezaliman, kaki maksiat, nak wakil rakyat kaki karaoke, dengar khabar di Indonesia pula, main hak tina Indonesia pula, hak takak basah dah buang ki, dak hak bawa porong mana-mana, hak jumpa dalam kereta dengan porong seorang wakil rakyat. La ilaha illallah. Dak bini ada dah tokoh putih lepu, porong juga. Dak gahi ke porongnya lah awak gua ni. Nak kita ni jangan awak jadi bodoh sangat. Nak biarlah kita parti itu tak mau masuk PAS pun dalam kita parti UMNO dah. Kita beranak tu masa buku bendera UMNO itu tak ada masalah. Nak tapi masa mengundi wajib dah kita jangan beri undi kepada parti yang menghabiskan harta benda kerajaan dengan sewenang-wenang, kemudian menggalakkan pula masyarakat. InsyaAllah 8 bulan 3 dah kita beri undi kepada kerajaan, kepada parti yang nak menegakkan Islam. Kerana kita orang Islam, tak ada pilihan bagi kita. Orang Islam wajib sokong Islam. Orang ahli maksiat dia sokong orang maksiat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi